Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang solat berjamaah atau semayang berjamaah. Semayang merupakan rukun Islam yang kedua. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, "Bunal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Dibina Islam itu atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, menunaikan zakat, menunaikan sembahyang, menunaikan zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan, dan juga haji ke Baitillah. Jadi kita melihat sembahyang adalah rukun Islam yang kedua selepas mengucap kalimah syahadah. Dan rukun sembahyang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti dilakukan oleh semua umat Islam. Tidak ada sesiapa pun yang terkecuali. Dalam pelaksanaan sembahyang tidak ada siapa pun yang boleh menguzurkan dirinya, melainkan yang dibenarkan oleh syarak, seperti perempuan yang kedatangan haid ataupun kedatangan nifas. Oleh kerana itu, tidak layak seseorang nak mengatakan dirinya dia tidak dapat sembahyang kerana dia sibuk. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sembahyang kerana nak menunjukkan bahawa kita perlu sembahyang, nak menunjukkan kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mewajibkan kita sembahyang 5 kali sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala tentulah perintahnya itu adalah untuk kepentingan dan sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 5 kali dalam sehari semalam, dan Allah adalah pencipta kita. Dia pencipta kita, dia pencipta dunia ini, dan dialah yang mencipta segala-gala sistem yang ada dalam alam ini. Dia mengetahui apa yang diperlukan ataupun yang diwajibkan kepada manusia, dan tidak lain dan tidak bukan itulah perintah sembahyang 5 kali sehari semalam, iaitu sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kita telah belajar mengenai asas sembahyang fardu dalam VCD siri yang pertama yang lalu, iaitu panduan asas sembahyang. Sekarang kita akan mempelajari tentang solat berjamaah. Sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak boleh dilakukan secara bersendirian dan secara berjamaah. Tetapi melaksanakannya secara berjamaah lebih banyak pahalanya daripada solat bersendirian. Kerana Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya sembahyang berjamaah itu 27 kali ganda darajahnya atau pahalanya daripada sembahyang bersendirian. Tentulah ada sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala solat berjamaah lebih banyak daripada solat bersendirian. Solat berjamaah ialah solat yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih, yang sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum, atau kalau dilaksanakan lebih daripada 2 orang itu adalah lebih baik. Ini solat berjamaah adalah solat yang lebih baik, dan pada menurut Imam Syafi'i, solat berjamaah ini hukumnya ialah fardu kifayah. Maksudnya kalau sebahagian orang melakukan, maka terangkatlah dosa daripada sebahagian yang lain. Walaupun solat berjamaah ini disunatkan kepada orang lelaki untuk pergi solat di masjid. Solat berjamaah boleh dilakukan di masjid atau di surau, dan juga boleh di rumah. Walaupun seorang wanita digalakkan solat berjamaah di rumah, kerana Rasulullah SAW bersabda, masjid bagi kaum wanita ialah di rumah mereka sendiri. Sekarang kita akan belajar bagaimana menunaikan solat berjamaah. Tetapi sebelum itu, mari kita mengingatkan rukun-rukun dan syarat-syarat untuk sahnya sembahyang, sekadar untuk mengulang kaji. Ada 5 syarat untuk sah sembahyang. Pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kedua, suci daripada najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, menghadap ke arah kiblat. Dan kelima, masuk waktu. Setelah lengkap semua syarat, sebelum memulakan sembahyang, eloklah kita mengingatkan kembali rukun-rukun sembahyang yang 13. Ia sama saja, sama ada solat sendirian ataupun solat berjamaah.
Itu jugalah rukunnya. Rukun salat. Pertama, niat. Kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca Fatihah. Kelima, rukuk serta tamakninah. Keenam, i'tidal serta tamakninah. Ketujuh, sujud serta tamakninah. Kelapan, duduk antara dua sujud serta tamakninah. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Kesebelas, membaca salawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Ke-12, memberi salam. Dan ke-13, tertib. Sekarang mari kita mempelajari kaedah solat berjamaah dengan memerhatikan rakaman yang dibuat melalui komputer ini. Bagi memulakan solat berjamaah, seseorang disunatkan melafazkan iqamah, dan kita pula disunatkan menjawab iqamah seperti berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. hayya 'alas salat, hayya 'alal La falah, haula wa la quwwata illa billah. qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. la ilaha illallah. La ilaha illallah. Selepas iqamah dibacakan, kita disunatkan membaca doa selepas iqamah seperti berikut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maknanya, wahai Tuhan yang mempunyai seruan yang telah sempurna dan salat yang akan didirikan ini, kurniakanlah kedudukan istimewa kepada junjungan kami Muhammad dan kehormatan dan darjat yang tinggi menjulang, dan bangkitkanlah dia di makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Setelah berdiri menghadap kiblat dengan tertib, kita disunatkan melafazkan niat solat. Kalau dalam sembahyang solat subuh, maka lafaz niatnya ialah usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Bezanya dengan semayang bersendirian ialah perkataan makmuman. Dalam semayang berjamaah diniatkan makmuman mengikut imam kerana Allah Ta'ala, sedangkan semayang bersendirian tidak perlu menyebut makmuman. Niat dalam hati ketika kita melafazkan takbiratul ihram ialah sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat makmuman. Makmuman berarti mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau kita menjadi imam, lafaz niatnya ialah usalli fardu subhi raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Dan selepas itu keadaannya samalah seperti solat bersendirian. Kita membaca doa iftitah secara perlahan, tidak dinyaringkan. Kemudian imam akan membaca Al-Fatihah dengan suara yang nyaring, kuat, sementara makmum tidak membaca Al-Fatihah, diam mendengarkan bacaan Fatihah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebutan amin hendaklah disebut secara serentak oleh imam dan makmum, dan selepas itu makmum akan baca surah Al-Fatihah dengan sebutan yang tidak diperdengarkan. Pada waktu ini imam akan diam menantikan makmum membaca Fatihah. Setelah kira-kira makmum membaca Fatihah, imam akan baca surah-surah sunat atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara nyaring. Dalam pada ketika itu makmum pula diam mendengar bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Perhatikan tadi, imam setiap kali merubah perbuatannya, imam akan baca Allahu Akbar dan Sami Allahu liman hamidah dengan suara nyaring. Tujuannya ialah untuk memberitahu makmum akan perpindahan perbuatan yang dilakukan oleh imam, kemudian makmum akan menuruti perbuatan imam. Sekarang kita berada dalam rakaat kedua semayang solat subuh. Imam akan baca Fatihah dan makmum akan diam mendengar bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإن ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Perhatikan ada perbezaan dalam bacaan doa kunut tadi. Berbeza dengan solat bersendirian. Imam akan membaca dengan kuat di permulaan doa kunut serta diaminkan oleh makmum. Imam akan baca Allahumma hdina dan seterusnya. Sedangkan dalam solat bersendirian kita membaca Allahumma hdini. Allahumma hdina berarti ya Allah berilah petunjuk kepada kami. Sementara Allahumma hdini ya Allah artinya ya Allah berilah petunjuk kepada aku. Itu sahaja perbezaannya. Na dengan ni. Na berarti kami, ni berarti aku. Kita lihat sekali lagi. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bahagian ini hanya imam yang membaca, makmum mengaminkan. Manakala bahagian ini dibaca serentak oleh imam dan makmum dengan suara tidak diperdengarkan. Maknanya, ya Tuhan, berikanlah petunjuk kepada kami bersama orang yang telah Engkau tunjuki. Sihatkanlah kami bersama orang yang Engkau sihatkan. Pimpinlah kami bersama orang yang Engkau pimpin. Berkatilah kami bersama apa-apa yang Engkau berikan, dan peliharalah kami dari kejahatan perkara-perkara yang Engkau hukumkan. Sesungguhnya Engkau yang menghukum, bukan Engkau dihukum. Tidak akan terhina orang yang Engkau pimpin, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Amat berkat Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi. Bagimu pujian di atas segala yang telah Engkau hukum. Aku memohon keampunan-Mu dan bertaubat kepadamu. Dan Allah selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Astaghfirullahaladzim. Mari kita ulang kaji bacaan tahiyat akhir tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maknanya, ucapan selamat penuh keberkatan dan selawat penuh kebaikan bagi Allah. Salam sejahtera ke atasmu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan keberkatannya. Salam sejahtera ke atas kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku bahawa Muhammad utusan Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti mana Engkau telah anugerahkan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, seperti mana Engkau telah berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di seluruh alam sesungguhnya Engkaulah kepujian dan ketinggian. Kita telah mempelajari kaedah solat berjamaah fardu subuh. Tidak ada banyak bezanya dengan solat bersendirian, melainkan dalam doa kunut. Dalam solat subuh berjamaah, imam membaca surah sedangkan makmum tidak membaca surah. Daripada itu hanya imam sahaja yang baca surah sunat, dan sedangkan makmum tidak membacanya. Hanya imam yang baca surah Fatihah dengan nyaring dan makmum hanya membaca dengan perlahan. Dari segi perbuatan, perbezaan yang utama ialah makmum mestilah mengikut imam. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam perbuatan. Secara terperinci atau secara lengkapnya, syarat-syarat sah solat jamaah bagi seorang makmum ada seperti berikut. Pertama, kedudukan makmum hendaklah di belakang imam. Kedua, ketika niat, makmum hendaklah berniat mengikut imam. Ketiga, makmum melakukan takbiratul ihram setelah imam selesai melakukannya. Allahu Akbar. Keempat, makmum hendaklah mengikut imam dalam segala perbuatannya dan tidak mendahului imam. Kelima, makmum mengetahui apabila imam berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain, sama ada dengan melihat imam atau makmum yang lain, atau dengan mendengar. Allahu Akbar. Keenam, makmum dan imam berada di tempat yang sama tanpa ada apa-apa yang menjadi sekatan antara mereka. Maka tidaklah boleh menjadi makmum kepada imam yang didengar melalui radio atau televisyen misalnya. Ketujuh, solat imam itu hendaklah sah menurut pendapat makmum. Kalau makmum menganggap solat imam itu tidak sah, maka dia tidak sah berjamaah dengan imam tersebut. Kelapan, kaifiat sembahyang imam sama dengan sembahyang makmum. Oleh itu, makmum solat fardu boleh mengikut imam solat sunat kerana kaifiat sembahyang yang sama, tetapi tidak boleh menjadi makmum kepada imam solat jenazah kerana kaifiatnya, caranya tidak sama. Kesembilan, makmum lelaki tidak sah mengikut imam perempuan. Orang perempuan hanya sah menjadi imam kepada sesama perempuan sahaja. Kita telah mempelajari secara praktikal solat subuh berjamaah, dan kita juga telah mempelajari syarat sah sebagai makmum solat berjamaah. Dengan demikian, kita boleh menggunakan kaedah-kaedah ini dalam semua solat-solat berjamaah kerana kaedahnya sama
khasnya sembahyang maghrib dan isya. Bagi salat zuhur dan asar, oleh kerana imam membaca Fatihah dan surah sunat bagi rakaat pertama dan kedua secara perlahan, maka makmum tidaklah perlu menunggu dan mendengar bacaan imam, terus saja makmum membaca Fatihah dan surah sehingga selesai. Dan sekiranya sudah selesai, makmum hendaklah menunggu imam rukuk. Adapun lafaz niat serta niat sebagai makmum bagi solat-solat fardu yang 4 lagi adalah seperti berikut. Solat zuhur, usalli fardaz zuhri 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Solat asar pula, usalli fardal asri 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu asar 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Salat maghrib pula, usalli fardal maghribi 3 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Semayang salat isyak pula, usalli fardal isya'i 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardu isyak 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Sekarang mari pula kita mempelajari kaedah masbuk. Masbuk ialah seorang hadir untuk salat berjamaah tetapi tidak sempat menghabiskan Fatihah bersama dengan imam. Bagi menjelaskan persoalan ini, mari kita melihatnya secara praktikal. Allahu Akbar. Jemaah ini sedang menunaikan salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sebaik-baik saja si A tadi takbiratul ihram, imam pun rukuk. Si A tak sempat membaca Fatihah, dia pun turut rukuk mengikut imam. Oleh kerana dia sempat rukuk bersama imam, dia dikira telah mendapat rakaat pertama walaupun dia tidak sempat membaca Fatihah. Maka bolehlah dia memberi salam bersama imam dan tidak perlu menambah rakaatnya selepas imam memberi salam. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. Si B tadi tidak sempat mendapat rakaat pertama. Dia tertinggal satu rakaat. Jadi, selepas imam memberi salam nanti, dia mesti bangun menunaikan satu rakaat yang dia tertinggal itu sebelum dia memberi salam. Manakala C pula masuk pada tahiyat awal. Dia tidak sempat mendapat kedua-dua rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi, selepas imam memberi salam nanti, dia mesti bangun menunaikan dua rakaat yang dia tertinggal itu sebelum dia memberi salam. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Si D datang pada tahiyat akhir. Dia tidak sempat mendapat satu rakaat pun, tetapi dia sempat mendapat solat jemaah. Jadi, selepas imam memberi salam nanti,
dia mesti bangun menunaikan 3 rakaat sepenuhnya yang mana dia telah tertinggal tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuba anda perhatikan si yang berbaju merah. Dia masuk pada tahiyat awal. Apabila selesai tahiyat akhir bersama imam, dia baru mendapat 1 rakaat. Maka selepas imam memberi salam, dia pun bangun untuk menunaikan rakaatnya yang kedua. Di hujung rakaat ini, dia pun duduk dan membaca tahiyat awal. وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Anda perhatikan, dia sudah 3 kali duduk tahiyat. Sekarang dia bangun untuk rakaat ketiga, dan di hujung rakaat ini dia akan sempurnakan pula tahiyat akhir. Artinya dia melakukan 4 kali tahiyat. Dan ini adalah satu-satunya situasi di mana seseorang itu melakukan 4 kali tahiyat dalam satu salat, yaitu salat maghrib. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤول حوزهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 بحمده قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana tammah اغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Orang ini namanya Ahmad. Dia hendak menunaikan solat fardu zuhur. Dia tidak tahu orang yang sedang solat itu sedang solat apa. Boleh jadi sedang solat fardu zuhur, boleh jadi juga sedang solat sunat, dan boleh jadi juga dia seorang musafir yang sedang solat qasar dan jamak. Bolehkah Ahmad menunaikan solat fardu zuhur berjemaah dengan orang ini? Jawabnya boleh. Walaupun kita tidak tahu salat apa yang sedang dilakukan oleh seseorang yang sedang salat, kita boleh berjemaah dengannya, menjadi makmum kepadanya. Sesetengah orang memberi isyarat supaya orang ini tahu yang kita akan mengikut dia sebagai makmum kepada dia. Tetapi ada pendapat mengatakan tidak perlu memberi isyarat. Kita telah pun mempelajari kaedah-kaedah dan syarat-syarat menjadi makmum. Sekarang mari kita mempelajari kaedah-kaedah dan syarat menjadi imam pula. Boleh dikatakan semua orang lelaki akan menjadi imam di rumahnya. Oleh kerana itu, marilah kita mempelajari kaedah-kaedah dan syarat-syarat menjadi imam. Kita bercakap menjadi imam di rumah sendiri, menjadi imam kepada isteri dan anak-anak kita, ataupun menjadi imam kepada isteri kita sahaja, atau menjadi imam kepada isteri dan mertua kita. Sebenarnya, setelah anda mempelajari kaedah asas solat dalam siri WCD yang pertama, dan juga anda telah mempelajari syarat-syarat dan kaedah solat berjamaah di awal WCD siri yang kedua ini, sebenarnya anda sudah boleh menjadi imam solat berjamaah di rumah kita. Yang pentingnya anda sudah mengetahui syarat sah solat yang 5 dan rukun sembahyang yang 13, dan anda pula tahu membaca Fatihah, serta anda pula tahu membaca tahiyat dengan betul, maka anda sudah boleh menjadi imam di rumah anda sendiri. Apa yang anda perlu ketahui ialah kedudukan anda dalam sembahyang. Sekiranya anda sembahyang dengan isteri, bagaimana kedudukannya, dan begitulah seterusnya. Mari kita mempelajarinya secara praktikal. Anda berdua dengan isteri anda. Anda imam, isteri makmum. Isteri hendaklah berdiri di belakang anda, di sebelah kiri. Jarakkan agak jauh sedikit. Anda berdua dengan anak lelaki. Anak lelaki anda hendaklah berdiri di sebelah kanan anda, terkebelakang sedikit. Anda bersama dengan isteri dan anak lelaki. Kedudukannya,
anak lelaki anda di belakang anda, manakala istri anda di saf di belakang anak lelaki anda agak ke kiri. Anda bersama dengan 2 orang anak lelaki. Kedua-dua anak lelaki anda hendaklah berdiri satu saf di belakang anda. Anda bersama dengan istri dan 2 orang anak lelaki. Kedua-dua anak lelaki anda membuat satu saf di belakang anda seperti tadi, manakala istri anda di belakang mereka. Anda bersama dengan istri dan ibu mertua. Anda yang menjadi imam. Ingat, perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki walaupun perempuan itu lebih tua dan lebih pandai. Jadi, mereka membuat satu saf di belakang anda agak ke kiri jauh sedikit. Anda, istri, anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki berdiri di belakang anda, manakala istri dan anak perempuan di saf yang di belakang anak lelaki. Demikianlah kita telah mempelajari cara menunaikan solat berjamaah dan telah mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya. Saya harap anda telah faham dan dapat menunaikan solat berjamaah dengan sempurna. Selamat menunaikan tanggungjawab bersolat. Wassalam.